عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم المعاد. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدئ، اللهم يا معيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama dalam majlis ilmu kita tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmat, kurniaan, hidayah, ampunan dan keberkatan serta ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita sambung perbincangan kita terhadap surah Al-Mu'minun, yang mana pada pertemuan yang lepas kita berhenti sampai ayat ke-49. Mari kita sambung daripada ayat 50 sampailah ayat 56. Sila baca selepas saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وآويناهما إلى ربوة ذات وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.
wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين ونسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai bukti yang nyata bagi kebesaran Allah. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahawa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahawa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyedarinya. Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, tadabbur kita terhadap surah Al-Mu'minun ini bertemakan tentang karakter orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman mempunyai karakter tersendiri yang berbeza dengan orang-orang kebanyakan, yang mana selain orang beriman ada yang mungkin orang fasik, ada orang muslim yang asi, dan ada orang munafik, serta ada orang kafir. Maka apabila seorang beriman,
dia mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeza dengan yang lain. Dia tak boleh sama dengan orang-orang lain. Ciri khas inilah yang di-highlight oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ini. Maka pada ayat-ayat yang lepas kita sudah menjelaskan di antara ciri-ciri khas orang-orang yang beriman ini. Maka di antaranya adalah orang beriman ini di antara orang yang sentiasa melihat dan merasa kuasa Allah dalam kehidupannya. Dia sentiasa melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala tak pernah jauh daripada dirinya. Sehingga apa yang dia dapatkan, apa yang hilang daripada dirinya, dia anggap itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang biasa melihat bahawasanya apa yang dia dapat dari usahanya, dari kerja dia, dan apa yang hilang daripadanya mungkin disebabkan kelalaiannya, disebabkan kecuaian orang-orang tertentu yang ada di sekelilingnya. Tapi ketahuilah tuan-puan kasih sekalian, orang beriman ketika mendapatkan sesuatu kebaikan, dia yakin betul itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hilang sesuatu daripada dia, dia merasa itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Allah ingin benda itu jauh daripadanya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, ayat-ayat Al-Quran dalam banyak surah banyak mengingatkan kita kepada kuasanya ini, kepada kebesarannya ini, sehingga diturunkanlah surah Al-Mulk, yang mana dalam surah Al-Mulk itu Allah tunjukkan kuasa-kuasanya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kuasa dia tersebut, dia bersumpah dengan makhluk-makhluknya tertentu. Allah bersumpah dengan masa, mengatakan wal asri. Dia bersumpah dengan wattini wazaitun wa turisin. Dia bersumpah dengan wadduha. Dan dia bersumpah dengan malam wal lail. Ada bersumpah dia dengan matahari wasyamsi wadduhaha. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan wal fajri, dengan waktu fajar. Dan banyak lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sebenarnya tujuannya untuk kita melihat kepada kebesarannya itu, menyedari bahawa kekuasaan Allah ada pada yang demikian itu. Tapi kita manusia kadang-kadang karena dah selalu, kita tak perasan sangat dah tuan-puan. Karena matahari kita dapatkan setiap pagi terbit dari timur, kemudian pada petang dia tenggelam di sebelah barat, maka kita sudah biasa. Ya. Alah apa istilah apa bahasa Melayu? Alah biasa Tenggara. Manalah tak tahu saya. Ya. Orang Arab kata tuan-puan, ada mungkin dulu saya sebutkan kasratul misasi tumitul ihsas, dia kata. Banyak kita sentuh, banyak kita lihat, hilang rasa jadi dia. Ya. Kerana dah selalu kita pegang, selalu kita nampak, maka kita hilang rasa tu. Tumitul ihsas, dia kata. Apa istilah bahasa Arab? Kasratul misas tumitul ihsas. Nah, itu pepatah Arab. Nak saya tulis ke? Ya. Ada dah dulu saya rasa sebutkan. Kasratul misas Kathratul misas tumitul ihsas. Itu karena sering disentuh, sering dipegang, maka hilang rasa. Dia tak rasa sangat lagi dah. Maksudnya adalah kerana selalu kita lihat, kerana selalu kita perhatikan, kita tak nampak nilai dia dah. Hilang bagi kita nilai daripada apa yang kita ada tersebut. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala untuk
menjadikan kita menyedari satu nilai tersebut, maka ditarik benda tu, diambil daripada kita. Contohnya adalah sihat, kan? Kenapa Allah datangkan sakit? Supaya kita rasa betapa bernilainya sihat tersebut. Dan kadang-kadang tuan-puan, Allah hilangkan sesuatu daripada kita. Mungkin di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, supaya kita sedar bahawasanya yang hidup ini berharga bagi kita, keluarga ini sangat penting bagi kita. So, saudara fillah yang dikasihkan, sekali lagi ingat bahawasanya Allah ingin kita menyedari kuasa tu. Orang beriman merasakan kuasa Allah dalam kehidupannya. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, pada ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada kuasanya. Apa dia? وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ, kami jadikan Isa putra Maryam wa ummahu, dan ibunya, ayatan, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian, ketika kita lahir daripada seorang ibu dan seorang bapa, bagi kita dah lumrah, tuan-tuan. Ya? Ada anak lahir, oh, siapa bapa dia, siapa ibu dia, kita dah biasa. Kita tak melihat kebesaran Allah pada tu, sebab dah memang macam itulah manusia, kan? Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan satu perkara yang luar biasa supaya kita menyedari kebesaran Allah. Apakah itu, tuan-puan dikasihi sekalian? Dijadikan Isa tanpa seorang bapa. Masa tu barulah orang terkejut. Ai, macam mana boleh ada orang tanpa bapa? Sebenarnya tuan-puan dikasihi sekalian, ia bukan satu pelik bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebelum itu Allah dah cipta Adam tanpa seorang bapa, tanpa seorang ibu. Allah ciptakan Hawa dari seorang lelaki, tak ada pun perempuan, tak ada ibu. Ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan Isa alaihissalam tanpa seorang bapa, supaya kita faham kuasa Allah. Sebenarnya dalam keharian kita, tuan-puan, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kuasa tersebut. Maka kalau tuan-puan dapat cucu, tuan-puan saudara, ya Allah, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Terasa betul, kan? Ya. Tapi dah 3, 4, 5 orang cucu, tuan-puan, dah lali pula dah. Cucu yang first tu bukan main seronok dia, kan? Ya. Kenduri besar-besaran, ya kan? Tapi dah 2, 3, 4 orang cucu, lepas tu dah dapat pula satu lagi, dia kata. Tuan-puan dikasihi sekalian, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ajak kita untuk menyedari kuasa tersebut, ya, menyedari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bagaimana pada penciptaan manusia itu ada tanda kebesarannya adalah dijadikan iaitu Isa tanpa seorang ayah, tuan-puan. Baru kita kata, oh, hebatnya, ya kan? Sebenarnya ketika manusia dilahirkan daripada ayah dan ibu pun, ia sesuatu yang besar sebenarnya, sesuatu yang hebat sebenarnya, tapi kita tak sedar, tuan-puan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tuan-puan kasih sekalian, bahawasanya wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Perkataan wa awayna, perkataan awayna ini, tuan-puan kasih sekalian, biasanya dilatar belakangi oleh perasaan takut. Maka dalam kisah anak Nabi Nuh alaihissalam, ketika banjir besar datang, maka Nuh menawarkan kepada anaknya, wahai anakku, irkam ma'ana, jom naik perahu,
naik bahtera ini bersama dengan kami. Maka anak dia berkata dengan confident apa dia? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, aku akan naik ke puncak gunung, insya-Allah dengan naik puncak gunung itu aku selamat daripada banjir ini. Sa'awi, kata ulama, perkataan awi tersebut, awa ya'wi, biasanya dilatar belakangi oleh perasaan takut. Maka Nabi Isa alaihissalam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa awainahuma, dan kami melindungi mereka berdua. Mereka iaitu apa? Iaitu Nabi Isa dan ibunya Maryam daripada kejaran orang-orang Bani Israel. Sebab ketika Maryam melahirkan Isa, orang Bani Israel ketika itu sangat marah, merasa bahawasanya ia satu perkara yang besar. Maka mereka berusaha untuk menyakiti mereka berdua, sehingga Maryam dan Isa ketika itu terpaksa berpindah randah untuk menyelamatkan diri. Ini masa kecil dia. Maka diriwayatkan dia pergi ke Dimashq, tuan-puan. Damsyik kalau kita kata di sini, dia pergi ke Damsyik. Bayangkan tuan-puan dikasihi sekalian, daripada Palestin ke Damsyik itu jauh, tuan-puan. Tapi untuk menyelamatkan diri daripada orang Bani Israel, maka Maryam pergi berjalan, tuan-puan. Tak macam sekarang kan, bolehlah naik bas kan. Dia terpaksa berjalan, tuan-puan. Dari Palestin ke Damsyik itu jauh, tuan-puan, berjalan dia. Sampai di Damsyik, orang Bani Israel cari lagi, cuba untuk datangkan mudarat kepada mereka berdua. Diriwayatkan mereka pergi lagi, tuan-puan, ke Mesir. Pergi ke Mesir. Dikabarkan di Mesir itulah Maryam dan Isa menetap fi qarar. Qarar di sini maksudnya dia tinggal beberapa lama di sana. Maknanya Nabi Isa tidak membesar di Palestin, tuan-puan. Dia membesar di luar Palestin. Dia keluar Palestin. Maka ketika dia dah dewasa, dikatakan dalam umur dalam 30 tahun, baru dia dibalik ke Palestin, tuan-puan. Ketika dia dah besar, dah dewasa. Nak menunjukkan di sini, tuan-puan, Maryam untuk menyelamatkan anaknya, dia meninggalkan kampung halamannya. Dia meninggalkan negerinya, tuan-puan, demi menyelamatkan. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, orang-orang beriman kadang-kadang seperti itu juga, tuan-puan. Demi menjaga imannya, dia terpaksa berhijrah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan anak, keluarga, sanak saudaranya. Tuan-tuan puan-puan kasih sekalian, saya sering mengikuti dekat YouTube, tuan-puan, proses pensyahadatan mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, tuan-puan. Ya, majoriti mereka demi Islam terpaksa meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan kerjaya mereka kadang-kadang demi menjaga imannya. Kita alhamdulillah, tuan-puan kasih sekalian, tak adalah sampai ke tahap itu. Untuk menjaga agama kita, tuan-puan, tak perlu kita meninggalkan kampung halaman kita, tak perlu meninggalkan tempat kita berada sekarang. Sebab alhamdulillah di mana kita ada berada sekarang, tuan-puan, semua yang kita perlukan untuk meningkatkan iman kita ada. Cuma yang kita perlukan, tuan-puan, meninggalkan satu penyakit nama dia malas, tuan-puan. Penyakit malas. Malas nak belajar, malas nak beribadah, malas nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa. Itu yang kita perlukan sebenarnya. Sebab segala sesuatu Allah dah bagi dah. Contohlah, tuan-puan yang katakan, tempat, tuan-puan, sekarang ini masjid dengan selesanya beberapa tingkat, tuan-puan. Ya Allah, 3 tingkat. Ya, hampir rasanya hari Jumaat sampai ke atas, Tuan Haji. Sampai, ya, Masya Allah. Hari Jumaat je lah, ya kan. Lain Jumaat macam mana? Maka saf bawah je lah, ya. Alhamdulillah. Semua ada, tuan-puan yang kasih sekalian. Fasiliti kita ada. Bagaimana kita menggunakannya?
Bahkan tuan-puan dikasih sekalian, tuan-puan untuk datang majlis ilmu ni berbayar ke? Tak bayar, free. Masjid tolong bayarkan. Saya kadang-kadang tuan-puan dikasih sekalian, ya, dalam bab bayaran ini takut juga tuan. Ya Allah, janganlah aku minta macam-macam. Sebab bagi saya menyampaikan ilmu ni tanggungjawab tuan-puan. Ya, benda-benda yang berbayar tersebut itu ya Allah. Ya, itu kemudian jangan sampai ya karena bayaran tertentu kita tak menuntut ilmu tuan-puan. Saya tak menyampaikan ilmu. So oleh itu tuan-puan, saya gunakan fasiliti yang ada tuan-puan. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita gunakan peluang ni tuan-puan. Kaum muslimat dia bagi peluang untuk siang, ya kan. Sebenarnya malam pun dah ada dah kuliah maghrib. Rasanya setiap maghrib ada ya Tuan Haji. Ada kuliah maghrib. Ya. Tapi kita rasa tak puas lagi kan. Nak tambah lagi kan. Baguslah, tak apa. Tapi gunakanlah peluang ni sebaik-baiknya tuan-puan. Ini satu nikmat yang perlu kita syukuri. Sebab ada orang yang terpaksa untuk menuntut ilmu berjalan jauh tuan-puan. Saya membaca satu kisah tuan-puan seorang wanita Jepun masuk Islam. Dia nak pergi solat, dia perlu naik tren tuan-puan 1 jam. Naik tren 1 jam kat sana adalah tren laju kan. Rasanya 1 jam tu dari Kedah tu. Betul tak? Sebab tren itu 1 jam itu 350 km kan. Dari sini ke mana tu? Penang. 350 km berapa kilometer? Penang lah kan. Mana itu tuan, dari Penang tuan-puan dia pergi untuk pergi solat. 1 hari dia buat perjalanan seperti itu. Dia nak menuntut ilmu di masjid tersebut. Bayangkan tuan-puan, kita kadang-kadang masjid dari rumah kita tak sampai pun 1 minit kan. Bukan 1 jam, tak sampai pun 1 minit tuan-puan. Tapi kita masih lagi merasa jauhnya masjid tersebut. Dekat dah masjid dengan rumah kita, dekat dah majlis ilmu dari rumah kita, tapi kita rasa berat tuan-puan. Ketahuilah tuan-puan kasih sekalian, ia bukan nikmat yang perlu kita syukuri dan perlu kita hargai. Dan saudara fillah yang dikasihi sekalian, Nabi Isa dan ibunya terpaksa berpindah randah dari satu tempat. Bayangkan seorang wanita tuan-puan, Maryam ketika melahirkan Nabi Isa umurnya masih belasan tahun tuan-puan. Dan kita tahu bahwasanya dia melahirkan Nabi Isa itu bukan pilihan dia pun. Allah yang pilih, ya kan. Allah yang tentukan. Maka untuk menjaga tersebut dia berpindah randah. Nabi yang tak ada rumah tuan-puan adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi paling miskin adalah Nabi Isa alaihissalam. Dia tak ada rumah untuk dia berteduh tuan-puan. Dia berpindah randah dari satu tempat, dari satu taman ke taman yang lain, satu kampung-kampung yang lain, menyampaikan agama Allah. Tuan-tuan perempuan, alhamdulillah rumah ada dah. Saya selalu mengingatkan tuan, di antara nikmat yang besar bagi seseorang adalah ketika diberi oleh Allah rumah tuan-puan, tempat tinggal, dia menetap di sana dan dia boleh beramal dengan amalan Islam dengan selesa tuan-puan. Itu adalah satu nikmat. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara fillah yang dikasihi sekalian, Nabi Isa membesar di luar Palestin. Ketika dia dah umur 30, Allah mengingatkan kepadanya tentang risalah. Wahai Isa, engkau dilahirkan oleh Allah bukan hanya untuk menjadi manusia biasa. Engkau dilahirkan oleh Allah untuk menjadi tanda kebesaran Allah, penyampai manusia kepada kebenaran. Maka engkau sampaikanlah risalah-risalah, wahyu-wahyu yang ditampaikan kepada kamu. Maka Nabi Musa balik tuan-puan ke Palestin balik. Dia berdakwah kepada orang-orang Palestin yang pada waktu itu terdiri daripada kalangan Bani Israel. Tapi apa yang dia dapatkan?
orang-orang Bani Israel pada waktu itu menolaknya. Sebab mereka masih ingat lagi tentang kisah bagaimana Nabi Isa wujud tanpa seorang ayah. Maka mereka menganggap bahawa Nabi Isa ialah anak haram, anak yang tak ada bapa. Mereka teringat lagi, bagaimana engkau nak mengajak kami kepada kebenaran sedangkan latar belakang kamu tak tahu, ayah kamu tak tahu. Ingat tuan-puan dan kasih sekalian, kita tidak ada pilihan dari mana kita berasal tuan-puan. Kita tidak ada pilihan tuan-puan, kita dilahirkan daripada rahim siapa. Kita tidak ada pilihan tuan-puan, dilahirkan daripada bapa siapa, bapa mana tuan-puan. Ya. Maka kita boleh saja latar belakang kita berbeza tuan-puan, tetapi jangan nilai orang berdasarkan latar belakang ibu bapa dia tu. Ketahuilah seseorang itu ada jalan hidup mereka sendiri. Hargai mereka apa yang mereka ada sekarang. Kalau mereka baik tuan-puan, mari kita rangkul bersama, kita mencari jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini yang berlaku pada Nabi Isa alaihissalam, yang mana Allah jaga dia dan ibunya daripada kekejaman ataupun kejahatan Bani Israel pada waktu itu dengan menjadikan mereka berpindah randah. Ada yang mengatakan bahawasanya mereka berpindah ke Ramallah tuan-puan. Ramallah ini masih kawasan Palestin sekarang, ya. Sebab Rasulullah SAW pernah didengar oleh seorang sahabat bahawa dia berkata kepada seorang lelaki, innaka tamutu birrabwah. Pada lelaki itu Nabi mengatakan bahawa engkau akan mati di Rabwah. Ayat kita kan ada birabwatin, ya kan? Ila rabwatin zati qararin. Ada perkataan Rabwah pada ayat tersebut. Maka Rasulullah berkata kepada orang tersebut, engkau akan mati di Rabwah. Dan apa yang berlaku? Sahabat memperhatikan, ternyata lelaki itu meninggal di Ramallah. Ramallah itu di mana dia? Di Palestin. Maka dia berpendapat bahawa Rabwah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah Ramallah. Tapi ulama banyak berpendapat bahawa Nabi Isa dan ibunya berpindah-pindah. Barangkali dia di Ramallah, kemudian pergi ke Damsyik, kemudian pergi ke Mesir. Berpindah-pindah. Sebab dia ingin selamat daripada kejaran orang-orang Bani Israel pada waktu itu. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, ya ayyuhar rusul. Ar-rusul jamak daripada rasul. Wahai rasul-rasul, kulu min thayyibat, makanlah kamu daripada yang baik-baik. Wa'malu salihah, dan beramallah dengan amal soleh. Ayat ini ditujukan pada rasul-rasul, tetapi sebenarnya ditujukan kepada kita manusia juga. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala ada mengajak manusia untuk makan makanan yang halal lagi baik. Cuba tuan-puan buka surah Al-Baqarah. Muka surat ya 25 tuan-puan. Ayat 168. Buka surah Al-Baqarah, muka surat 25 ayat 168. Pada ayat tersebut bukan dipanggil para rasul, tetapi dipanggil adalah manusia secara keseluruhannya. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini dengan syarat halal dan baik, tayyib, ya. Maka kepada manusia disuruh untuk makan halal
dan baik. Suruh pilih mana yang halal. Sebab apa? Manusia secara umumnya tak pedulikan halal haram. Maka disuruh dulu untuk apa? Pilih yang halal. Wahai manusia, pilihlah yang halal. Maknanya tuan-puan, makanan halal ini bukan makanan orang Islam je tahu. Makanan halal ini adalah makanan untuk semua manusia. Baik untuk semua manusia. Dan maknanya juga ketika manusia makan yang haram, pasti akan memudaratkan dia. Itulah manusia, sebagaimana kita tahu latar belakang coronavirus ni sebab apa tuan-puan Gila yang haram ni kan. Semua benda dia makan. Makan bukan calang-calang pula tu. Cara masak dia dahsyat-dahsyat kan. Saya tengok tuan-puan dia panggang, ya, tak maaf tuan-puan, anjing tu hidup-hidup. Dia tusuk tuan-puan, kemudian dibakar hidup-hidup. Ya Allah, geli tengok. Ya. Kami baru saja tuan-puan kasih sekalian jalan-jalan ke Medan tuan-puan. Sepanjang perjalanan itu tour guide kami bagi tahu, Ustaz, kalau kat sini babi, kalau diorang nak sebut, diorang pun segan tahu. Anjing, kalau diorang nak sebut pun segan kalau dia kata makan anjing ataupun makan babi. Mereka ada kod sendiri Ustaz. Cuba Ustaz tengok, dia kata B1, restoran B1 kata. Apa maksud dia tahu? Restoran babi. Restoran menyediakan B2. B2 tu apa tu? Anjing. Macam tu ke? Saya pun tengoklah sepanjang jalan, asyik B1 B2 je. Banyak tuan-puan dan sekalian. Ya Allah. Dan peliknya tuan-puan dan sekalian, restoran yang menyediakan B1 B2 tu tak berani buka besar-besar. Saya tengok dia macam apa nama dia tu, kecil-kecil je. Dan dia tak adalah terbuka terang-terang tuan-puan. Diorang macam sorok-sorok juga. Tengok bagaimana mereka itu sebenarnya malu tuan-puan. Malu nak sebut. Kalau sesuatu itu baik, kenapa awak nak malu kan? Kalau awak malu menunjukkan perkara itu tak elok, sebut je lah betul-betul kan. Tapi itulah menunjukkan bagaimana mereka ini tuan-puan melakukan atau memakan sesuatu yang haram, yang secara ini dia dengan hati nurani mereka pun tak masuk sebenarnya, sehingga mereka segan kan. Kalau confident bahawa benda itu benda baik, tulis je lah elok-elok kan. Buatlah macam tuan-puan kari kepala ikan, restoran Islam kan, dia buat cantik-cantik kari kepala ikan. Ayam golek tuan-puan. Ya kan? Tak malu pun ya kan? Tak ada masalah pun. Tapi awak sembunyikan, sorokkan, maknanya benda itu tidak baik. Benda itu tak elok tuan-puan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia untuk makan yang halal. Manusia secara umumnya makan yang halal, sebab itu baik bagi kamu. Ketika kamu melanggar perkara tersebut, inilah yang berlaku seperti coronavirus ni tuan-puan. Penyakit-penyakit yang lain, H1N1 macam-macam lu kan. Flu burung, ya kan? Macam-macam lu. Ebola tu dari mana asal dia tu? Ada macam-macam dulu. Tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, itu berpunca daripada manusia yang tidak mengedahkan, tidak memperhatikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah larang daripada makan yang haram, dia makan juga. So Allah suruh melalui ayat ini tuan-puan, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah syaitan. Syaitan suruh kita makan yang haram ini. Syaitan suruh kita makan yang tidak baik.
makanan yang kotor. Syaitan suruh itu. Maka saudara fillah yang dikasihi sekalian, lawan bisikan syaitan itu. Tuan-puan tahu bagaimana Nabi Adam alaihissalam memakan buah larangan. Disebabkan apa? Pujuk rayu syaitan. Syaitan ni sangat suka menampakkan kepada orang, tuan-puan, benda-benda yang haram. Kemudian dia hiasi, dia cantikkan, sehingga yang haram itu nampak sedap, sampak menawan, tuan-puan. Ini yang dilakukan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi itu. Sehingga manusia ni, tuan-puan, dah ada yang halal, tuan-puan, yang haram tu juga yang dia seronok. Saya nak tanya tuan-puan kasih sekalian, ya, tuan-puan tahu bahawa arak tu tak sedap langsung sebenarnya kan? Pernah test ke? Si baik tak pernah kan? Tetapi tuan-puan kasih sekalian, kenapa manusia suka? Padahal mereka tahu bahawa rasa tak sedap pun, tapi suka, tuan-puan. Sebab syaitan yang menghiasinya. Setiap perkara haram, manusia secara tabiat dia tak suka sebenarnya. Tetapi syaitan sekali try kan, kemudian 2, 3, lepas tu jadi biasa. Sehingga kalau ada mu'alaf nak masuk Islam, dia cakap apa, tuan-puan, di antara perkara yang susah yang saya tinggalkan adalah B1 tadi itu. Sebab dia kata sedap, dia kata. Tak tahulah sedap apa ke benda ni kan. Bagi mereka yang pernah makan tersebut, merasa bahawasanya B1 tadi itu yang paling sedap, kata. Itu sebenarnya syaitan. Maka Allah ingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah syaitan. Cuba tengok, tuan-puan dikasih sekalian, ayat selepas dia tu. Ayat 172. Kalau tadi ayat 168, ayat 172 ketika Allah menyeru orang beriman pula. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah menyeru objek yang berbeza, iaitu objek yang beriman, dia tukar ayat dia. Dia tak guna lagi kulu halalan thayyiban tadi, tapi diguna pada itu kulu min thayyibat. Makanlah yang baik-baik. Dia buang halal. Sebab orang beriman, mereka tak akan ambil lagi dah yang haram. Maka di drop perkataan halalan. Orang beriman akan ambil yang halal. Yang perlu diperhatikan oleh beriman selanjutnya adalah thayyiban dia, baik dia. Baik di sini maksudnya berkhasiat, bermanfaat. Bermanfaat untuk apa, tuan-puan? Bermanfaat untuk kita dapat melaksanakan ketaatan. Bermanfaat yang boleh membantu kita bersyukur. Sehingga ayat itu disambung dengan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Baik makanan itu mampu menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur. Selanjutnya, hamba yang bersyukur itu macam mana? Hamba yang menjaga ibadah dia. Ini dia makanan yang baik tersebut. Tapi apabila kita makan sesuatu memang halal, tuan-puan dikasih sekalian, tapi lepas makan tersebut, tuan-puan, tak terdaya nak pergi kelas lagi dah. Ya. Apa pasal tak pergi? Ustaz, tadi makan kambing golek sedap, Ustaz. Ini maknanya dah tak thayyiban lagi dah, tahu. Walaupun pada asalnya kambing itu halal, kambing itu baik, tetapi menghalang kita daripada melakukan ketaatan, menyebabkan ibadah kita tak dapat dilaksanakan dengan baik. Maka kethayyiban dia tadi itu perlu dipertanyakan. Maka thayyiban ini sangat berkaitan rapat, tuan-puan, dengan perkataan wala tusrifu. Jangan berlebihan.
Yang halal ini kita kena jaga kuantiti dia. Halal tadi dah, apa nama itu, kualiti dia kan, kualiti yang halal kan. Kuantiti dia, wala tusrifu, jangan berlebihan. Sebab sesuatu yang halal apabila berlebihan akan menyebabkan kita menjadi malas untuk melakukan ketaatan. Itulah langkah syaitan, tuan-tuan. Langkah syaitan menyebabkan kita dah tambah lagi lah, sikit lagi. Nanti engkau balik nanti tak ada lagi dah. Selagi ada ni makanlah dulu, kan. Kalau orang kampung saya, tuan-tuan, selagi tak sakit makan. Dah sakit nanti lain cerita, dia kata. Maknanya kita tak boleh makan lagi dah tu, dia kata. Selagi tak sakit dia makanlah, tuan-tuan. Dah sakit baru tak boleh dah, kan. Tapi kalau ikut panduan Al-Quran macam mana, tuan-tuan? Tak boleh macam tu. Bukan masalah sakit tak sakit, tapi masalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan berlebihan. Kalau dah berlebih, mesti bahaya. Dia akan mengganggu thayyiban tadi tu, kebaikannya, manfaatnya pada diri kita. Maka kita berpada-pada, tuan-tuan. Oleh itu, mari kita sama-sama menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, saudara fillah yang dikasihi. Jadi tuan-puan nampak tak? Pada manusia umum disuruh jaga dua perkara. Apa tadi tu? Halalan, thayyiban. Bagi orang beriman, thayyiban dia. Yang kedua bagi orang beriman, tuan-puan kasih sekalian, ma razaqnakum, dalam ayat tu. Apa yang kami rezekikan kepadamu, berarti yang punya kamu, yang Allah bagi untuk kamu. Ia memang halal, ia memang baik, tapi punya orang, jangan. Maknanya kita mencuri, kan? Mengambil hak orang lain. Jadi selain halal dan selain baik, tuan-puan, punya kita. Makanlah yang mempunyai, yang merupakan punya kita. Yang bukan punya kita, jangan. Masalah dia kadang-kadang, tuan-puan, yang punya orang tu yang sedap tu. Mangga ada dah kat kebun dia, tapi mangga kebun orang lagi sedap buat ni. Ini semua hasutan syaitan tau. Sebenarnya makanan kat rumah dah sedap-sedap belaka dah, tuan-puan, tapi tuan-puan nak kedai mamak juga yang nak makan, kan. Kedai mamak pula yang jadi masalah ni, kan. Mamak meniaga je, kan. Tuan-puan dan kasih sekalian, ini nafsu kadang-kadang. Nafsu menyebabkan kita tak puas dengan apa yang ada. Ketahuilah, tuan-puan dan kasih, orang beriman dia akan jaga makan dia, jaga yang akan dimasukkan ke dalam perut dia. Sebab ketika dia menjaga makanan tersebut, terjagalah amal solehnya. Sehingga ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat yang kita baca tadi itu, perintah Allah kepada para nabi ataupun para rasul untuk memakan yang baik-baik dan beramal soleh, apa kata Imam Ibn Kathir di sini? Ya'muru ta'ala ibadahul mursalina alaihimus salatu wassalamu ajma'in. Allah memerintahkan hamba-hambanya di kalangan para rasul semuanya bil akli minal halal, untuk memakan yang halal, wal qiyami bis salihi minal a'mal, dan menunaikan amal-amal soleh. Fadalla ala hadha, dan ini menunjukkan bahwasanya annal halala aunun alal amali soleh, bahawa makanan yang halal dan baik membantu kita untuk dapat beramal soleh. Faqama al-anbiya'u alaihimus salamu bihadha atammal qiyam. Para rasul melaksanakan perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Wa jama'u baina kulli khairin, sehingga mereka menghimpun segala kebaikan, sama ada qaulan, kebaikan dalam bentuk perkataan, wa amalan, ataupun amalan, wa dalalatan, ataupun petunjuk, wa nushan, ataupun nasihat.
Maka para nabi dan rasul, ya, karena dia menjaga yang halal ini, maka Allah mudahkan dia untuk menjaga kata-katanya, menjaga perbuatannya, menjaga nasihat-nasihatnya, ya. Jadi halal ini sangat berpengaruh kepada amalan soleh kita, tuan-puan. Sehingga ulama dahulu apabila bermasalah amalan soleh dia, tuan-puan, perkara yang dia cek dahulu apa, tuan-puan? Makanan. Apa yang aku makan? Sehingga Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar, kalau tak silap saya, pernah satu hari, tuan-puan, tak sedar untuk bangun subuh. Tak sedar daripada subuh, melainkan dah habis orang salat subuh, baru dia terbangun. Kalau kita cakap apa tu? Alah, tak apalah, sekali je, kan? Tapi Ibnu Umar, tuan-puan dikasihi sekalian, ketika melihat perkara tersebut, dia muhasabah diri dia, tuan-puan. Dia cek balik apa yang dia makan selama sebulan. Mesti bulan ni ada makanan yang tak betul aku makan ni. Dia muhasabah diri, tuan-puan. Dan apa dia buat, tuan-puan? Dia ganti dengan kebaikan yang lain. Walaupun subuh sekali, dan lepas tu dia berhati-hati. Sehingga solat dia yang lain, kemudian solat sunat dia dijaga elok-elok, tuan-puan. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, oleh itu perhatikan makanan kita. Orang beriman akan menjaga makanannya, bukan hanya setakat halal dia, tetapi juga yang baik dia, yang baik untuk ibadah dia, yang baik untuk amal solehnya, tuan-puan. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kata Imam Ibnu Katsir lagi, fajazahumullahu 'anil ibadi khairan. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasi mereka itu dengan kebaikan. Lebih lanjut, tuan-puan, Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mulia, ketika membaca ayat ini, dia berkata, amma wallahi ma amarakum bi asfarikum wala ahmarikum wala hulwikum wala hamidikum walakin qala intahu ilal halal minhu. Kata beliau, Allah nasib baik tak suruh kita pilih makan yang warna kuning je, yang warna merah je, yang manis je, ataupun yang pahit saja. Tak, dia tak cakap macam tu. Dia suruh kita makan yang halal dan yang baik je. Maknanya kalau sekiranya sedang mengidam, tuan-puan, yang masam-masam dia suka, kan? Maka halalan thayyiban bagi dia apa dia, tuan-puan, makanan yang masam itulah, kan? Sebagaimana ada orang, tuan-puan dikasihi sekalian, ada masanya tak boleh masuk makan yang masam ni. Dia baru boleh makan kalau sekiranya ada manis, kan? Ya? Kalaulah Allah Subhanahu wa taala suruh kita makan yang manis je, bahaya, asyik sakit gula kita semua, kan? Ataupun asyik makan yang asam saja. Asam ni biasa boleh bawa gaut, kan? Ya? Tapi tak, dia suruh kita yang halal dan baik. Maknanya keadaan halal baik ini berbeza-beza, tuan-puan. Ya? Baik menurut saya, mungkin bagi tuan-puan tak baik menurut tuan-puan. Terutama kalau baik untuk orang sihat, tuan-puan, tak baik bagi orang sakit. Orang yang dah kena diabetik, kan? Gula tinggi dah, kan? Makan nasi bagi dia boleh jadi penyakit. Nasi je. Tapi jangan pula lah haramkan nasi. Nasi tak boleh makan, haram, nanti kena diabetik. Awak yang makan lebih, kan? Untuk awak memang tak boleh, tapi untuk orang lain tak ada masalah. Ada orang, tuan-puan dikasihi sekalian, makan roti sensitif dia. Makan je roti sikit, boleh bawa sakit pada dia. Maknanya yang baik untuk dia bukanlah
roti. Ya, lain orang, lain makanannya. Bayangkan kalau Allah suruh tuan-puan, makanlah nasi. Sesungguhnya nasi itu hebat. Sebagaimana tuan-puan ada dalam ilmu hadis, ya, berkaitan dengan hadis maudhu', hadis yang direka-reka. Ada satu masa dahulu tuan-puan dan kasih sekalian, peniaga terung dia tak laku-laku tuan-puan. Ya. Terung dia tak laku-laku, maka tak puas hati dia, maka dia buat satu kertas tuan-puan, dia letak di depan terung dia tu. Qala Rasulullah bersabda, al-bazinjanu dawaun likulli da', kata. Terung adalah ubat segala penyakit, kata. Tengok itu orang seronok, diboronglah terung dia tu, dalam masa sekejap tuan-puan habis terung dia. Hebat juga ni, dia kata. Maka esok dia tuan-puan, dia buatlah macam tu. Tapi orang perasan, tanya pada orang alim, betul ke terung itu ubat segala penyakit? Rasulullah pernah bersabda tak? Maka ulama tuan-puan pening kepala. Mana pernah Rasulullah bersabda macam tu, kata. Ternyata ia hadis palsu yang dibuat oleh tukang jual terung, tuan-puan. Janganlah macam tu pula, tuan-puan. Sebagaimana orang kadang-kadang sekarang nak melakukan barangan dia petik hadis-hadis, tuan-puan. Hati-hati, janganlah kita menggunakan hadis-hadis Rasulullah untuk keuntungan duniawi kita, dan kita tahu ia bukan hadis Nabi. Tapi kalau memang betul hadis Nabi, tuan-puan, ya, dan perkara itu memang benar, seperti tentang madu, ya kan, madu itu menyembuhkan, ada hadis dia, dan kita tak nafikan, boleh kita terima. Tapi jangan tak ada hadis tentang tersebut dia buat hadis, ataupun diambil hadis yang dhaif kemudian hanya untuk menguatkan supaya orang beli barang dia. Ini adalah satu yang salah, tuan-puan. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, jadi ulama mengatakan bahawasanya makanan yang baik akan menentukan amal soleh kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ujung ayat itu, inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang dikerjakan di sini maksud adalah makan tadi itu. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, yaitu apa yang kamu makan, apa yang kamu masukkan ke dalam mulutmu. Allah tahu itu. Mana Allah lihat, Allah perhatikan setiap yang kita makan dan kita masukkan ke dalam mulut kita, Allah perhatikan. Maka apabila kita menjaga yang baik-baik saja masuk ke dalam mulut kita, dan yang halal saja yang kita pilih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan asbab untuk kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Akan tetapi apabila kita campur yang kita masukkan itu dengan yang haram, ingat sabda Rasulullah SAW bahwasanya setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, nerakalah yang paling layak untuk tempatnya. Dan Rasulullah SAW pun pernah bersabda seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Kathir dalam hadisnya ini, dalam kitabnya, tuan-puan kasih sekalian, bahwasanya ada orang yang tidak menjaga makanan yang halal, tuan-puan. Ya, dikatakan bahwasanya dzukira rajulu yutilus safar, disebutkan ada seorang lelaki yang bermusafir, mengembara ke banyak tempat, asy'atha aghbar, rambutnya kusut masai, badannya kusam, ya, wa mat'amuhu haram, makanannya daripada yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya daripada yang haram, wa mashrabu haram, minumannya daripada haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia makan daripada yang haram, yamuddu yadayhi ila sama, lalu dia mengangkat tangannya ke langit, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Rabb,
wahai Tuhanku. Dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana Allah boleh memakbulkan doanya sedangkan dia makan daripada yang haram? Ketahuilah tuan-puan, makanan yang haram kesan paling utamanya adalah doa ditolak. Doa tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya sia-sia, tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, Allah itu baik, Allah itu bersih, ya? Allah itu suci, la yaqbalu illa thayyiban, dia tak akan menerima melainkan daripada yang baik, daripada yang suci. Dia hanya terima tu je, tak boleh terima daripada yang haram, tuan-puan dan kasih sekalian. Maka kita mendapatkan satu kisah, tuan-puan. Rasulullah SAW pernah diberi oleh seorang sahabat yang bernama Ummu Abdillah. Siapa nama dia? Ummu Abdillah, yang merupakan saudara kepada Shaddad bin Aus, iaitu orang Ansar. Dikatakan di sini bahawasanya Ummu Abdullah ini pernah memberi Nabi satu bekas susu, ya. Ba'athtu ila nabiyyi biqadhi labanin. Aku pernah menghantar kepada Nabi satu bekas susu, dia kata. Inda fitrihi, ketika dia nak berbuka. Wa huwa shaimun, yang mana pada waktu itu dia berpuasa. Wa dzalika fi awwalin nahar wa shiddatil har, yang mana hari itu hari yang panas. Maka saya tahu Rasulullah berpuasa, maka saya hantar kepadanya susu, dia kata. Faradda ilaiha rasuluha, maka Rasulullah SAW ketika itu berkata dan bertanya kepada orang yang menghantarkannya susu tadi itu, anna kanat laka syah, awak ni dapat susu, awak ada kambing ke? Nabi bertanya dulu tahu. Hati kata, dari mana awak dapat susu ni? Ya. Faqalat ishtaraituha min mali. Ya Rasulullah, saya dapat susu ini dari kambing yang saya beli dari harta saya sendiri. Fashariba minhu, lepas mendengar itu baru Rasulullah minum air susu itu. Nak menunjukkan Rasulullah SAW berhati-hati dalam minum, makan atau memasukkan sesuatu dalam perutnya. Sayang kita sekarang, tuan-puan, tak kisah benda tu lagi dah, kan? Ya? Kita tengok je sedap, tuan-puan, makan dulu, nanti kita cerita siapa punya dia. Memandangkan dia dah di depan kita, mana rezeki kita lah tu, kan? Dia tak ingat kadang-kadang Allah uji, ya kan? Uji, ya, diletakkan di depannya makanan yang menyeronok, yang tahu menyedapkannya, tuan-puan. Tapi Allah uji sebenarnya. Hati-hati, tuan-puan. Kalau sekiranya hadis ini menyatakan bahawasanya itu adalah punyanya orang tu bawa, ya kan, memang dihadiahkan untuk Nabi, Nabi masih bertanya, tuan-puan. Apatah lagi, tuan-puan, tak tahu kita orang ni nak bagi kita ke tak, ya? Kadang-kadang orang memang tak nak bagi pun. Tak nak bagi tak apa, kenapa kau letak kat sini, dia kata. Ya kan, ada orang punya perangai teruk, tuan-puan. Kalau awak tak nak bagi, janganlah tunjuk kat orang, dia kata. Itu pula ayat dia, tuan-puan. Jangan, tuan-puan. Nabi ni dah pasti orang bagi kat dia tahu. Itu pun dia masih bertanya lagi, bagaimana dapat ni? Kita tak kisah, kan? Ini menunjukkan bezanya orang pada zaman Rasulullah SAW dan orang yang zaman kita sekarang ini. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala
mengingatkan Allah mengetahui apa yang berlaku pada kita, apa yang kita buat, dan diingatkan oleh Allah. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Allah berfirman, wahai para rasul, iaitu dan kemudian sungguh agama tauhid adalah agama kamu. Asal agama ni tuan-puan, agama tauhid. Manusia pada asalnya adalah menyembah Allah semata. Tapi kenapa berlaku perpecahan selepas itu? Kenapa berlaku adanya macam-macam agama, macam-macam kepercayaan? Ketahui iaitu disebabkan oleh godaan syaitan. Godaan iblis yang menyebabkan manusia terpesong daripada ajaran yang benar, iaitu ajaran tauhid ini. Ya. Inna hadhihi ummatukum, sesungguhnya ini adalah agama kamu. Umat dalam ayat ini tuan-puan agama. Umat pada asalnya adalah umat lah, sekumpulan manusia. Inna hadhihi ummatukum, tetapi di sini diterjemahkan adalah agama. Dalam tafsir dengan kata adalah syariat. Ini adalah syariat kamu. Apa syariat itu? Syariat memakan yang halal saja. Syariat memakan yang baik-baik saja. Inilah yang dulu diamalkan oleh Nabi Adam alaihissalam, diamalkan oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka semua hanya memakan yang halal, memakan yang baik, memakan daripada apa yang mereka miliki. Mereka tak pernah memakan daripada harta orang lain. Bahkan diriwayatkan, tuan-puan dikasihi sekalian, kana Isa bin Maryam ya'kulu min ghazali ummihi. Ya. Isa putra Maryam, kalau dia makan dahulu, dia makan daripada ghazali ummihi. Ibunya ini memelihara ghazal. Ghazal ni tuan-puan macam apa yang dalam hutan tu, yang ada tanduk tu, apa nama dia? Rusa. Yes, rusa. Ya. So Maryam ada rusa, dia makan dah gitu saja. Dalam riwayat yang lain, tuan-puan yang kasih, ma min nabiyyin illa ra'i ghanam. Tak ada seorang nabi melainkan mereka pernah dahulu bekerja sebagai penjaga kambing, pemelihara kambing. Ya. Dan sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, engkau pun dahulu pengembala kambing? Maka Rasulullah jawab, na'am, ya, wa anna kuntu ar'a ala qarariti li ahli Makkah. Dulu aku pun menjaga kambing bagi orang-orang kaya Mekah dahulu, dia kata. Dan dia mengambil upah daripada itu, dan itu yang digunakan untuk makan dia. Dan diriwayatkan lagi, tuan-puan, inna Dawud alaihi salam kana ya'kulu min kasabi yadihi. Nabi Daud alaihissalam makan daripada usaha tangan dia sendiri. Nabi Daud pun pernah menjadi penjaga ataupun pengembala kambing, tuan-puan. Dan ketika dia jadi raja, tuan-puan, jadi penguasa, dia tak ambil duit daripada kerajaan tersebut. Dia kerja apa? Dia kerja jadi tukang besi. Tukang besi, dan dari tukang besi itulah yang dia makan. Dia tak ambil duit kerajaan. Tukang besi tu dia makan, tuan-puan. Menunjukkan bahawasanya para nabi dan rasul, tuan-puan, suka makan dari apa yang dia buat dari tangan dia tu. Arti kata, memakan sesuatu daripada usaha kita sendiri, itu yang terbaik, tuan-puan. Itu yang baik. Tapi orang lain, tuan-puan, kata, saya hari ni sedap makanlah. Sebab apa? Sebab dibelanja orang, dia kata. Pernah dengar ke tak? Lepas tu kalau awak beli sendiri tak sedap, dia kata. Kalau belanja orang baru sedap, dia kata. Itu salah sebenarnya, tuan-puan. Yang sedap itu sebenarnya yang kita makan dari usaha kita sendiri. Kita berusaha, kita bekerja, tuan-puan, maka kita makan. Oh, sedap, tuan-puan. Itulah makanya, tuan-puan, kata orang kat kampung dulu kerja petani, kan, habis pangkul
sawah padi kan. Masuklah waktu tengah hari, datang makanan dibawa oleh isteri, maka dia makan tuan-puan. Makan sedap tuan-puan. Sedap. Makanan orang petani yang macam tu tuan-puan tak akan pernah didapat oleh menteri tahu. Tak akan pernah didapat oleh orang kaya tahu. Makan dia sedap. Walaupun hanya kadang-kadang cili api tambah dengan daun ulam ni semua. Sedap. Kenapa saya kata tuan-puan? Sebab saya pernah dulu dekat kampung tuan-puan saya tolong kawan dekat sawah padi tuan-puan, dia sedang bercocok tanam, saya pun kerana tak ada sawah padi tuan-puan, saya tolong cocok tanam tuan-puan. Waktu rehat tengah hari tuan-puan, mak dia bawa makanan tuan-puan. Bukan main sedap tuan-puan. Walaupun hanya tuan-puan, hanya apa nama itu, telur rebus dicecah sikit cili api tu letak sambal tuan-puan, letak bawang tuan-puan, letak asam sikit, lepas tu daun apa nama itu, daun pucuk ubi tuan-puan, direbus ya. Sedap bukan main tuan-puan. Ya. Itu tuan-puan. Hati kata makan daripada usaha yang berpenat-penat dahulu sedap. Makan daripada sesuatu yang kita tak usahakan sebenarnya tak sedap pun sebenarnya. Tak sedap. Yang kita usaha tu baru sedap. Ini dinyatakan oleh siapa tuan-tuan? Oleh para nabi, para rasul tu. Mereka makan tu. Sebab dengan merasakan sedapnya tadi tu, baru dia sedar Allah yang bagi makan ni. Allah kurniakan. Ya. So saudara fillah yang kasih sekalian, usahalah makan daripada tangan kita sendiri, dari usaha kita sendiri. Saya kadang-kadang segan tuan-puan makan dekat kedai tuan-puan, terutama tempat-tempat yang saya ada mengajar. Sebab apa? Sebelum saya keluar tuan-puan, ketika nak bayar, ada dah orang bayar. Dah bayar ustaz, ada orang bayar. Tadi makan sedap, ketika tersebut tak sedap dah rasanya tu. Sebab orang bayar tuan-puan. Saya pribadi tuan-puan lebih suka bayar sendiri tu. Kita bayar sendiri, duit kita sendiri ya. Baru kita rasa penat lelah tersebut berbaloi ya. So saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini dia. Ketahuilah tuan-puan yang dikasihi sekalian, bahwasanya makan ini mempengaruhi agama kita, mempengaruhi sikap kita, dan mempengaruhi ketakwaan kita. Ramai orang berpecah belah nanti, ramai orang berselisih sesama mereka, bertengkar. Sebab apa tuan-puan? Berpunca sebenarnya dari makanan mereka yang tak baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingat pada ayat tersebut bahawa ini agama yang sama sebenarnya, ajaran yang sama daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian nanti fataqatta'u amrahum bainahum subura, kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Asal sama ya? Tapi kemudian mereka berpecah belah. Punca asalnya sebenarnya tuan-puan dari makanan yang tak halal tadi tu. Ada orang mungkin bercakap tentang agama, tapi tuan-puan makan dia tak jaga, sehingga pada dia bercakap dengan nafsu nanti. Sebab makan pun dah ikut nafsu tuan-puan maka bercakap ikut nafsu dia juga nanti ya. Jadi mereka akan berpecah belah. Dan selanjutnya tuan-puan yang kasih sekalian, ketika dah berpecah belah ni, masing-masing bangga dengan pendapat mereka, masing-masing bangga dengan apa yang mereka ada. Dan ini yang berlaku pada umat manusia sekarang ni. Umat manusia dengan agamanya masing-masing, Kristian, Hindu, Buddha, Sing, semua merasa bangga dengan apa mereka buat kan? Selanjutnya orang Islam sendiri pun berpecah belah ya. Yang ininya macam ini, yang ininya macam itu tuan-puan dan sekalian, menganggap dia je yang betul kan? Dia je yang benar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing bangga dengan apa mereka ada. Hati-hati tuan-puan dan sekalian. Saya di antara orang tuan-puan yang menghindarkan benda-benda yang boleh membawa kontroversi.
Saya ingin membawa kepada tuan-puan kasih sekalian, sama-sama kita bersatu padu. Kita bekerjasama dalam hal-hal yang baik, tuan-puan. Kalau ada perselisihan di antara kita, mari kita selesaikan dengan cara baik. Kadang-kadang berbeza kita bukanlah disebabkan perbezaan yang betul-betul sebenarnya, hanya perbezaan yang bersifat luaran. Bungkus dia saja, packaging dia je berbeza, tetapi sebenarnya isi dia lebih kurang dia. Cuma kadang-kadang orang tak lihat ada isi ni, dia lihat packaging dia tu saja. Maka ada orang, tuan-puan, cenderung bahawasanya ustaz kena pakai jubah, kemudian pakai saya memang di antara orang, tuan-puan, tak pernah lilit sorban kat kepala, kan? Tuan-puan pernah jumpa tengok saya ke? Dan ini bukan bermakna saya anti kepada lilit kopiah, tuan-puan. Saya hormat. Masalahnya kenapa tak lilit ustaz? Saya tak pandai buat. Saya benda-benda yang remeh-temeh ni tak suka, tuan-puan. Yang buat lama, kan, bagi saya buang masa. Saya ingin simple, praktikal. Bagi dia selesa, pakai kod selesa. Okey, jom jalan. Kalau masa tersebut, tuan-puan, jubah rasa selesa, pakai jubah. Tak ada masalah. Ketika ada masa, tuan-puan, jubah tak main ni, kena pakai seluar je lah, pakai seluar. Asalkan menutup aurat. Jangan kita dok fikir sangat pakaian. Kadang-kadang ada orang, tuan-puan, tengok bab pakaian ni, kan. Ustaz kalau tak pakai jubah, pakai songkok tinggi, itu tak kelas. Ustaz luar saja semua tu, kan. Ustaz bungkus, dia tak betul, kan. So, tuan-puan sekalian, hindarkan perkara tersebut. Kita ambil yang baik, Kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Kita ambil yang bermanfaat, kita tinggalkan yang mudarat. Yang baik, tuan-puan, ambil daripada saya, yang tak baik, tuan-puan tinggalkan. Jangan tuan-puan ambil semua daripada saya, tuan-puan pilih-pilihlah. Saya tahu bahawasanya ada yang betul daripada saya, ada yang salah. Ada yang saya kadang-kadang berlebihan, kadang-kadang. Mana tahu, kan? Sebab manusia ini dipengaruhi oleh kecenderungan masing-masing. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, hati-hati dengan pertelingkahan, perdebatan dan perpecahan di antara kita. Usahakan kita memahami satu sama lain. Memahami, kata ulama, tuan-puan, menerima hakikat bahawa kita berbeza. Kalau kita nak memahami orang, ingin orang itu sama dengan kita, maknanya itu bukan namanya memahami. Itu namanya memaksa orang. Memahami maknanya menerima bahawa orang ini tak sama dengan kita. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, setakat itu dapat kita bincangkan. Kita berhenti sampai ayat 53, Nanti kita akan sambung daripada ayat 54 dan selanjutnya, insya-Allah. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri, pada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.